kurang enak lah. Okay, faham ah? Okay, so kalau dah bersedia, anda boleh mulakan pembentangan anda untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada panel dan juga supervisor pada hari ini, Madam Aisyah dan juga Cik Lila. Jadi hari ini kami nak membentangkan projek kami. Sebelum kami membentangkan projek kami, saya nak memperkenalkan adik saya sendiri dan saya sendiri, Caesar dan juga Angelina. Tajuk projek kami ialah JDMK Class Smart Life. Seperti yang boleh dilihat dalam slide, JDMK Class Smart Life project is based on IoT technology. JDMK Class Smart Life will focus on the problems that faced by the user, which is students, lecturer, and technicians. JDMK to control the light in the classroom. The current method of control the light is manual, which is user have to walk to reach the switch light to turn on or off the light. Seperti yang kita tahu, kaedah semasa untuk mengawal lampu adalah pengguna perlu bergerak pergi ke switch lampu yang ada di dinding, contohnya di dinding kelas, di dinding rumah, di dinding office dan sebagainya. Kaedah semasa yang digunakan. Pengguna terpaksa bergerak pergi ke switch plus untuk memadam ataupun menyalakan lampu tersebut. Dan juga user also has to touch the switch button directly. During the COVID-19, user not encouraged to touch the same switch button to control the light. Seperti yang kita tahu, kaedah semasa yang digunakan untuk mengawal lampu adalah kita menyentuh switch lampu tersebut. Dan sekarang ini adalah COVID yang kita tahu, during this COVID-19, kita tidak digalakkan untuk menyentuh switch lampu ataupun menyentuh permukaan objek yang telah dibentuk oleh orang ramai. Contohnya di dalam kelas, student, lecturer dan juga ada staff, contohnya menyentuh lampu yang sama, dan kita nak mengelakkan perkara tersebut berlaku kerana untuk mengelakkan adanya penyebaran virus tersebut di switch. Jadi dengan adanya JDMK Class Smart Light ini, it is to allow user to control the light from afar with internet connection, via Wi-Fi connection dan building application at their smartphone. Jadi dengan adanya JDMK Class Smart Light ini, dia dapat allow user untuk mengawal lampu dari jarak jauh dengan menggunakan smartphone mereka, dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone pengguna. Dan problem statement dan juga objektif tentang projek ini akan dibincangkan lepas. Khususnya problem statement, this. Mikrofon awak tak buka lah, Liz. Tak dengar suara. Okay. Currently, JDMK Classroom or lab using the use of a manual light switch to turn on or off the light. This manual system has caused various problems faced by the lecturer and student at their classroom or lab. Based on observation, there are few problems which are explained that faced by the user. First of all, traditional physical access to control the lamp. As we know, current method to control the lamp is by user to reach the physical switch to turn on or off light. It is as well if the physical switch located in distance. This station requires use of human energy. For example, students had to walk to reach the switch light that located either in front or at the back of classroom. Second, so many physical contact at the switch. As we know, we use our hand to touch various surface, obviously by using manual method. The user has to touch the switch button directly. Due to this pandemic COVID-19, user encouraged not to touch any object surface such as switch button. This is to prevent the spread of virus move to the hand. Besides, manual light switches are also easily damaged. For example,
when vandalism occur among students in the classroom. Okay, that high expenses of electricity tools. The old electric light production method system use a lot of experience and increases the cost of expenses. For example, the old method used plug switch, wire socket, and so on to turn the light on and off. Okay, that's all problem statement. Next, the objective is first to enable user to turn on or turn off the light easily. For example, the objective of this project is to simplify and save user to control the light. With this system, user do not have to control the light manually by to go to switch the plug to on off the light. Second, to prevent damage and spread of virus on light switch. Second factor, to reduce the use of electrical appliances and save of expensive. For example, this appliance that used in the system is not much as the old method such as switch, plug, socket, wire, and so on. This project also uses a few software which is Arduino and Blink apps that are free to use the user. That's all for the objective. Okay, for the project scope in this system can be categorized into two, which is user scope and system scope. This system is used IoT. IoT-based JTMK class smart light system is specially designed for JTMK student, lecturer, or other staff success technician. For the system scope, all the requirements of hardware and software that will be used in this project. The requirement that we use, which is hardware such as Node MCU, ESP8266 4-channel relay module, jumper wire female to female, home light bulb, bulb holder, wire, and that's all. And for the software that we use in this project is Blink app and Arduino IDE. Next, project significance. That is provide solution to user for not control the light manually. It's also beneficially accessible for JPMK student, lecturer, boleh saya interrupt? Slide awak masih di bahagian scope. Okay. The project significance is provide solution to user for not control the light manually, beneficial especially for JTMK student, lecturer, and staff. That's all. Okay, next literature review.
telah meneliti dan berbagai proyek yang berasaskan IoT yang berkaitan yang telah dirancang dan dikembangkan pada masa lalu, seperti yang contohnya di sini, Smart Street Light Control System. The main objective of the problem is the point of the project is to develop a smart street light system which reduces the consumption of electricity by using effective ways. The two sensors, LDR light dependent resistor and IR sensor. The role of this sensor in the project is to detect the intensity of atmospheric light, and accordingly the street light will switch on and also will detect an object coming toward the street light. Ready for smart home. Ready for smart home aimed at reducing complexity of human face in his home due to lack of time. This project is intended to generate and provide different models which are being working using internet, but it doesn't encompass vital IoT domains like home, optimized in less price, and neither does it mention it to integrate a reasoning engine to analyze IoT data. Third, Start Home Project. The Start Home Project is deployed in various cities, has per their design different sensors like gas detection, IR sensor, fire sensor. This project is used to protect our home from various waste and make home high secure. The project is mainly focused on the home security and easy application. Seterusnya, histori yang berkaitan dengan proyek kami. Kerja slide. Okay. First, Node MCU. It is an open source. It uses many open source projects such as Lua, CJSON, and Split. It includes fireware, which is run on the ESP8266 Wi-Fi core, and hardware is based on the ESP12 module. Second, Blank Application, a platform with iOS and Android apps to control Arduino, not tied to some specific board and shell. Arduino or Raspberry Pi is linked to the internet or Wi-Fi extranet, and all these new ESP to add to 66 chips. Third is Blank Server, an open source based Java server, responsible for forwarding messages between Blank mobile application and various microcontroller boards. Access is free for every Blank user. Need Java runtime environment to run Blank server. Okay. Media kekencangan Wi-Fi saya lambat.
Metodologi yang digunakan di dalam projek kami ialah Agile metodologi. Di dalam Agile metodologi ini terdapat 6 fasa, iaitu planning, analysis, design, implementation, testing dan juga release. Di dalam fasa planning, di dalam fasa ini kami akan identifying all of the tasks, which is kita akan discuss apa yang nak dibuat, apa tujuan projek tersebut. Dan di dalam ini juga kita distribute the task and discuss which team member will handle a specific task that have been given to them and aims to complete the task. Contohnya kita akan memberikan beberapa tugasan kepada beberapa tugasan kepada setiap ahli kumpulan. Di dalam fasa planning ini juga kita discuss about estimating the completion time and cost of our project. Kita akan planning, kita akan berbincang tentang berapa kos yang digunakan untuk buat projek ini. Seterusnya adalah analisis. Analisis adalah defining user expectation. Di sini terdapat dua, there will be two, which is interview dan juga questionnaire yang kita akan tanya kepada pengguna. Contohnya di sini adalah contohnya soalan interview yang digunakan di sini adalah how are the current system work. It is done manually. Contohnya kaedah mengawal lampu sebelum ini bagaimana? Adakah ia dilakukan secara manual dan adakah diberikan masalah kepada pengguna dan pengguna akan memberikan opinion ataupun pendapat mereka kepada kita. Seterusnya adalah questionnaire. Questionnaire adalah di mana kita memberikan question ataupun soalan kepada pengguna dan sama ada pengguna bersetuju ataupun tidak dengan apa yang bersetuju ataupun tidak dengan apa soalan yang diberikan oleh kita. Contohnya, adakah kaedah manual ataupun kaedah semasa yang digunakan itu dapat menjimatkan tenaga ataupun masa. Dan juga adakah kaedah yang sebelum ini perlu ada improvement. Sama ada mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan penyataan yang dibagilah. Seterusnya adalah design. Phase design adalah kita nak design JTMK Class Smart Light is design untuk satisfy the requirement identified di previous phase. Ini adalah design JTMK Class Smart Light hardware setup di mana kita akan settingkan beberapa part dengan menggunakan 4 channel 5V relay module dan non-MCU, dan laptop adalah digunakan untuk programkan semua coding supaya pengguna dapat menggunakan aplikasi di dalam smartphone mereka lah, supaya dapat kontrolkan bug tersebut. Seterusnya implementation phase. Di dalam implementation phase ini, Arduino software will be installed and test in the design phase during implementation. Problems can be identified and correction can be made in this phase. This system will set hardware such as non-MCU connect to the laptop. There are several activities that are expected to be undertaken during this phase. Dalam implementation ini, software Arduino akan diinstal dan juga akan set up kita punya hardware lah, contohnya set upkan non-MCU ke laptop contohnya. Dan itu dan terdapat banyak juga aktiviti yang lain lah, contohnya seperti perolehan, procurement of equipment, hardware and software, membeli barang-barang hardware, equipment dan sebagainya, installation, configuration, testing the Arduino software, installation of Arduino application, installation, configuration, testing the Arduino handling application sama ada dapat digunakan ataupun tidak, configure the Arduino IDE code, configuration and testing the JTMK Class Smart Light, and then is testing and then the final system testing. Fasa yang kelima adalah testing. After development phase, kita akan testing our project lah. Contohnya adalah dalam fasa ini adalah untuk test the app, sama ada dapat digunakan, sama ada aplikasi itu dapat control the light from afar ataupun tidak. Seterusnya adalah fasa yang terakhir, itu release. This is the last phase. After we finish all the phase above, if the project is successful and we achieve our goals or aims and we have the quality of our project, we will release the JTMK Class Smart Light for the user. Once kita dah dapat berjaya buat
JTFK Kelas Smart Lab ini kita akan release kepada user. Berikut merupakan gancat yang telah dibuat untuk selesaikan proposal report ini, dan kami telah memberikan tugas masing-masing untuk buat setiap section tersebutlah. Ini adalah kos kami yang kami guna, dan semua adalah 3.169. Barang yang kami gunakan: personal computer, home light bulb, smartphone, 4-channel relay module, Node MCU, USB cable, jumper wire, female to female, bulb holder, wire bulb black and red. Okey, ini adalah kesimpulan projek kami. Pertama, this project is implemented to solve the problem that happened to controlling the light in Department of Information Technology and Communication JTMK Classroom. Second, the main purpose of this project is to help the user, which is student, lecturer, and other staff, to control the light from afar. Third, this system also gives benefit to the user because the experience that used in this system is not too much and costly. Fourth, this project will focus on the implementation of the new system that facilitates JTMK user in the classroom. The agile methodology in this project have 6 phases, which is planning, analysis, design, implementation, testing, and release. The last one is in this project, the interview, questionnaire, and research have been chosen as the main fact-finding technique has the medium to collect the data. And this is our references yang telah kami dapat, dan kami menggunakan APA style, dan kami ada 7 references. Dan itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Okey, boleh tak awak pergi scroll ke problem statement? Okey, sebelum saya tanya lebih lanjut tentang problem statement, yang pertama adalah soalan saya, apa beza projek anda dengan projek senior anda sebelum ini? Apa perbezaan yang boleh anda katakan? So, projek senior sebelum ini yang kami tahu adalah mereka mengawal lampu dengan menggunakan website dan bukan daripada aplikasi. Kami mengawal lampu dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Itu perbezaan senior sebelum ini dan kami. Iya ke? Sebab saya rasa ada senior awak dah boleh kontrol lampu through app pun, pakai mobile. Betul ya Encik Johari? Saya Encik Johari, setiap kali dia dapat group projek, memang budak-budak projek dia banyak buat projek macam ni. So yang website ada, yang aplikasi pun ada. That's why saya curious apa perbezaan antara grup awak dengan grup senior awak sebelum ni. Perbezaan yang kedua adalah senior yang sebelum ini, user mereka berlainan dengan user kami. User kami adalah JTFK, tapi yang sebelum ni user mereka tak selesai, mereka fokuskan kepada pemain badminton. Pemain badminton? Awak orang yang sebelum awak propose tajuk ni, awak dah buat dah tengok tak ataupun dah tanya dulu tak dengan Encik Johari ataupun mana-mana pensyarah yang you kenal berkenaan dengan projek yang hampir serupa seperti ini yang pernah dibuat oleh pelajar senior sebelum ini? Ada tak tanya? Adakah Jo? Tidak ada nanya kau kah Jo? Secara terperinci ada? Secara terperinci tak ada lah. Tapi tanya dia buat ke tak, dah ada lah. Dia ada tanya lah.
Okay, so saya rasa mostly yang dibuat adalah untuk HJTMK kan sebelum ni. Tak ada pula saya dengar dia orang buat untuk orang badminton ke apa. Yang saya lepas tu court badminton. Okay, tapi yang sebelum ni ada lagi yang untuk JTMK. Sebelum ni siapa? Nah, Masih dekat JTMK. satu, kalau anda kata you nak proceed juga dengan tajuk ni. Saya tak kata salah tajuk you. Kalau you nak proceed juga, why not you cari lokasi yang lain, bukan JTMK. Sebab banyak sangat lah. Untuk JTMK, why not you buat untuk lokasi yang tempat lain yang memang currently memang dah ada student. Memang ada student. Sebab Politeknik Kuching Sarawak yang ada student pun pelajar projek aja. Tu pun tak semestinya you sepenuhnya akan guna bilik projek tu. Okay, faham? So, awak cuba cari satu lokasi yang you rasa you boleh collaborate lah. Saya cadangkan sahaja. Okay. Dekat dia kah, Jo? Atas Nun. Apa nama? Tabika Kemas atas Nun. Rasanya dekat situ belum buat lagi kan, Jo? Belum. Why not you pergi dekat Tabika Kemas sebab pencarah-pencarah dah start hantar anak dia orang kat situ, kat atas tu, dalam poli tu je. Rasanya you boleh buat untuk kat situ lah pula. Sebab kat situ memang dah ada student kan, cikgu pun memang dah ada. Boleh tanyalah kat situ. Sebab kat poli setakat ni pelajar projek aja yang ada. Okay, mana you nak dapatkan data? Okay, lepas tu traditional physical access to control lab. Okay, so many physical. Okay, saya hasil daripada saya punya pemerhatian. Kenapa banyak yang fokus kepada COVID-19 Kalau COVID-19 dah habis macam mana dengan you punya projek? Kenapa you mesti fokus dengan COVID-19? Itu soalan saya. Tak boleh ke tukar problem statement tu ke yang lebih general. Jangan terlalu berfokuskan kepada COVID-19. Sebab kita nak projek you boleh digunakan pada bila-bila masa. Sama ada COVID-19 ke, tak ada COVID-19 ke, masih sesuai digunakan. Sepanjang zaman lah orang kata. Okay, jangan terlalu fokus dengan COVID-19. So, untuk problem statement kedua awak tu sebenarnya saya tak kata salah, cuma generalkan lagi. Jangan terlalu spesifikkan sampai dia ke arah sangat ke COVID-19. Kalau you asyik ke arah COVID-19, senior you sebelum ni belum ada COVID-19, macam mana pula? Macam mana pula dengan yang tu? Okay, boleh tak? Jangan terlalu fokus dengan ni. Mungkin you boleh gantikan dengan tapi ni you kena buat kajian lah, ataupun you kena cuba buat dari segi pemerhatian, ataupun you boleh direct tanya technician apa semua. You tengok dari segi graf kerosakan berbanding secara fizikal ataupun dibandingkan dengan yang secara fizikal ataupun menggunakan dia punya app. Okay, faham si Jo daripada aku, Jo? Kekerapan, kerosakan yang berlaku. Maksud saya. So, adjektif kedua tu you boleh gantikan dengan kekerapan, kerosakan yang berlaku. Kalau you kata, okay, secara tradisional lebih kerap banyak rosak berbanding dengan you punya app, okay, yang tu you boleh jadikan sebagai problem statement. Betul? Tengok pada bahagian itu. Okay, boleh? Okay, lepas tu yang ketiga, you kata expensive bila pakai traditional berbanding punya app. Okay, soalan saya adalah dari segi cost planning tadi saya tengok you kata you beli untuk 3 bab je kan? 3 bab je kan? Cost you adalah berlandaskan kepada 3 bab. Awak dah pergi ke mana-mana bilik kuliah ke ataupun mana-mana lokasi, you tengok berapa bab yang diorang ada. So you punya course berdasarkan 3 bab saja. Kalau dalam bilik itu mempunyai lebih daripada 3 bab, even dalam office kita pun rasanya lebih daripada 10 bab kan, Jo? So macam mana pula course bahagian tu?
Kena fikirkan tu keluasan satu bilik. Lepas tu you kena tengok juga you punya Arduino tu, motherboard Arduino tu ketahanan dia macam mana. Kalau lebih bulb tu macam mana dia jaga dia punya pembahagian arus tu, arus elektrik tu macam mana. Setiap bulb kan dia ada volt. Kalau dia terlebih volt, macam mana dengan you punya Arduino motherboard tu? Dapat bertahan ke tak? Saya rasa yang you punya Arduino tu yang murah kan? Yang murah kan ni suggest. Biasanya yang murah ni dia tak dapat menampung voltan yang tinggi. Kena fikir kat situ. Okey? Faham tak cerita saya? Kena tengok yang tu. Sebab tu bila you kata untuk JTMK, kita banyak saiz bilik kuliah. Kalau you nak tahu, saiz bilik kuliah, saiz office dia pelbagai saiz. Sebab tu saya minta you fokus kepada satu lokasi sahaja. Mungkin you boleh gunakan Taskar sana. Tabika kemas dekat dalam politeknik. Dekat situ memang you dah tengok dah berapa bilangan bab dah dalam tu. And then you boleh estimate you punya cost. Okay, estimate you punya cost and then bandingkan dengan peralatan ataupun tools elektrik diorang. Tengok mana satu lebih murah, mana satu lebih mahal. Okay, kalau didapati you punya cost lebih mahal berbanding yang tradisional, you kena come out with fakta yang boleh menguatkan bahawa you punya projek lebih baik daripada yang sedia ada. Itu yang saya cakap tadi, problem statement yang kedua, you kena tengok graf kerosakan dia macam mana. Lepas tu bandingkan lagi dengan you punya projek. Kalau projek you kadar kerosakan dia rendah berbanding yang tradisional, maksudnya you menang walaupun mahal. Okay? Faham tak? So tolong tengok balik you punya problem statement dengan you punya objektif. Tolong tengok balik. Cuma saya tak galakkan lah problem statement you terlalu fokus pada COVID-19. Okay? Jangan terlalu fokuskan. Sebab kita nak pakai untuk jangka masa panjang. Bukan setakat waktu pandemik sahaja. Okay, lepas tu saya nak tengok bahagian metodologi. Boleh tunjuk tak metodologi? Sekejap madam. Okay, saya pun tengah tengok report you sebenarnya ni. Lamanya. Apa ada masalah teknikal ke? Madam, lain lambat madam. Okey, tak apa. Saya tengok daripada report saja. Okey, untuk metodologi, you kata you gunakan agile methodology. Okey, betul ke you punya you punya gambaran untuk agile methodology yang you gunakan? Betul ke tu? Gambaran untuk agile methodology. Betul ke gambaran tu? Betul. Ada tak catat daripada sumber rujukan mana you jadikan rujukan untuk agile methodology ni, gambar rajah ni? Sebab agile methodology kan dia
tahulah circle dia boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk sebenarnya, tetapi dari segi dia punya fasa tu je saya tanya, ada tak simpan rujukan daripada mana you dapatkan rujuk gambar rajah ni, ada tak? Valid tak rujukan tu? Valid tak? Saya tak kata salah, saya tak kata salah, saya cuma nak pastikan you dapatkan rujukan yang betul. Okay? Okay, tak apa, siapa nanti you semak semula. Okay, untuk bahagian planning. Untuk bahagian planning, you plan dekat sini, you akan bahagikan tugas. Estimate completion. Itu je ke you punya planning? Tak ada planning lain ke? You tak ada ke plan nak pergi ke lokasi tu bila, you nak buat dapatan data tu bila. Awak kena ceritakan secara spesifik lah untuk fasa planning ya, apa yang you nak buat sepanjang semester. Okay, ceritakan. Tapi jangan you cerita banyak air daripada isi. Okay, banyakkan isi daripada air. Saya tak nak banyak air. Okay, lepas tu untuk bahagian analisis, untuk soalan interview. Soalan interview ni kan, kenapa you tanya who is the main user of the system? Soalan ni you akan kemukakan selepas you bangunkan projek ataupun sebelum? Yang untuk bahagian analisis, untuk interview. Yang ni you akan tanya sebelum pembangunan projek. Okay, kalau sebelum pembangunan projek, yang tradisional ada ke dia punya main user untuk sistem? Saya rasa semua orang berhak untuk menekan switch tersebut. Hanya certain orang je ke yang boleh tekan switch turn off, turn on? Kalau you kata technician merupakan pengguna sistem utama, tak larat lah dia nak take control orang turn on turn off switch. Betul kan Encik Johari? Betul. So saya rasa tak patut you tanya soalan ini. Who is the main user of the system? Dah lah dia bukan sistem. Okay. Cuma itulah tadi you fokus balik kepada you punya problem statement. Yang pertama tadi adalah you tanya pasal kekerapan kerosakan tu. You boleh masukkan dalam soalan interview. Kekerapan kerosakan. Lepas tu you boleh tanya juga apabila berlaku kerosakan, siapa yang handle untuk bahagian kerosakan tu. Okey, sekiranya terdapat kerosakan, buat aduan berapa lama kena tunggu technician tu turun untuk atur pun yang menjadi persoalan juga tu sebenarnya. Berapa lama kita nak tunggu masa tu. Okey, boleh. Kemukakanlah soalan yang sesuai ni. Tidak punya soalan pula. Did you think it was a waste? Do you think it was a waste of time to reach? Allah, pemalasnya orang ni tak dapat nak capai switch belakang. Okay, you ada kat sini, saya rasa dekat problem statement tadi you ada nyatakan pasal masa ke? Saya lupa pula. Mana ni? Dekat problem statement tadi, which weather is you tak cakap pun waste of time dekat problem statement. Kenapa dalam soalan you nyatakan waste of time? Yang tu tak waste of time, tetapi dia healthy sebenarnya. Suruh you berjalan bakar kalori kot. Okay, fikirkan soalan yang lain. Awak ni semua nak simpan lemak. Okay? Tukar soalan, tak nak. Okay, lepas tu apa lagi selain daripada interview you nak buat lagi? Okay, question A you bagi selepas
Question A you bagi selepas apa? Selepas pembangunan projek ataupun sebelum question A? Selepas the current system save energy, current system. Okay. Yang ni pun membunuh you juga sebenarnya. Akan trick you. Dekat sini you kata the current system save energy and time. Save energy and time dari segi mana tu? Dari bahagian mana you maksudkan? Sebab bila you sebut save energy and time, dia sangat general. You kena spesifikkan. Save energy daripada mana tu? Save energy yang mana satu? Adakah elektrik ataupun tenaga manusia? Lepas tu end time. Masa siapa yang you cuba nak reduce? Ni pun you kena nyatakan. Kalau you nyatakan macam ni, macam saya mungkin saya berfikir bahawa awak mengatakan save energy pada elektrik. Mungkin pada you kata save energy untuk penggunaan tenaga manusia. Jadi kat situ dah ada komplikasi kat situ. So you kena tanya secara detail. Maksud you save energy di pihak siapa? Elektrik ke ataupun manusia? Okay. The current system needs an improvement. Okay, kalau dia kata perlu improvement, you kena tambah baik semula ke macam mana? Pada soalan question A, dekat sini you kata the current system needs an improvement. Kalau dia kata yes, bila awak nak buat improvement tu? You kata tadi, question A akan diserahkan selepas projek tu dibangunkan. Lepas tu you tanya lagi, adakah projek ini perlu ditambah baik? Kalau dia kata yes, you nak buat macam mana? Buat improvement lagi lah. Sempat ke? Sempat ke nak buat improvement? Okay, sebab tu kita ada fasa testing. Sebab tu kita ada fasa testing. Dalam you punya metodologi kan ada fasa testing. Sepatutnya semua improvement apa semua you panggil user you untuk try you punya project. Waktu tu sepatutnya you buat improvement. Dah semua cantik baru you come out with question A untuk diserahkan kepada pengguna-pengguna yang lain. Sebab bila you serahkan ni dia dah under fasa selepas implementation untuk dapat feedback lagi. Faham tak? Faham So jangan tanya lagi soalan tu. Sepatutnya yang ni dah di-improve waktu buat masa pengujian, masa testing tu tadi. Faham. Okay, soalan nombor 3 question A out. COVID-19 saya mau. Tension pula aku nak angkat COVID-19 ni. Okay, yang lain okay. Cuma tambah baiklah soalan, kalau boleh keluarkan COVID-19, nak muntah saya langgar. Okay, untuk design, design tu kena tengok balik you punya keluasan, berapa bab. Rasanya you kena revise balik lah cost planning. Okay, kena tengok balik you punya cost planning. Untuk yang lain, rasanya tak ada. Okay. Cuma bahagian references ni, kenapa you buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ada tengok tak contoh saya macam mana untuk bahagian references punya format betul. Memang format APA tapi susun macam ni aku nak madah Kelak lah saya bagi contoh dalam kelas senang. Kelak saya bagi contoh dalam kelas. Okay, so yang lain tak ada masalah. Cuma tambah baiklah apa yang saya komen tadi. Atur semula you punya proposal report sebelum saya minta you submit nanti. Okay, boleh? Okay, overall itu saja kot. Encik Johari ada apa-apa nak topok tambah ke? Dah cantik tak? Apa yang Madam cakap tu? Dah. Okay. So nanti sorry Jo. So nanti kalau boleh buatlah as soon as possible. Cuba kontak dengan pihak Tabika Kemas tu untuk tujuan you punya projek ni lah. So untuk surat tu tak apa, unit projek akan keluarkan lah untuk surat kebenaran. Okay, itu saja.
Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Sampai kita jumpa lagi. InsyaAllah 3 minggu atau 4 minggu lagi lah untuk demonstration 1. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, madam. Okey.